Dan rukun iman itu 6. Rukun iman itu 6. Yang lepas dulu iaitu mengenai rukun Islam. Lepas sedikit sebanyak mengenai rukun Islam. Bermaknanya pada seseorang yang hendak menjadi hamba Allah Ta'ala, beragama dengan agama yang sempurna, perlu ada rukun iman, perlu ada rukun Islam. Dan satu lagi iaitulah ihsan. Satu lagi ihsan. Ataupun secara kesimpulannya rukun agama itu 3. Kesempurnaan rukun agama 3. Itulah Islam, iman dan ihsan. Bermaknanya pada seseorang manusia yang dianggap sempurna agamanya bila terkumpul padanya 3 perkara. Ini yang kedua, iaitulah iman ataupun asas bagi iman itu 6 perkara. Bermakna kalau ada iman saja tidak ada Islam, tak akan sempurna juga. Kalau Islam tidak beriman, maknanya kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada lahiriahnya, pada zahir pandangan dia seorang Islam, tapi tidak beriman, maka kafir dia di sisi Allah, walaupun tak diketahui oleh manusia. Dan kalau ada Islam serta iman tapi tidak ada ihsan, maka tidak ada kesempurnaan agama ni. Walaupun Islam sempurna, iman sempurna, cukup segala rukun-rukun iman serta cabang-cabang iman, tapi tidak ada ihsan, ibarat buah yang rosak. Buah yang rosak, yang kita tidak boleh dapat tujuan buah itu. Tujuan buah ialah supaya dinikmati. Kita beli ke, kita tanam ke, tujuan daripada buah tu ialah untuk kita perolehi nikmat daripada dia. Nikmat. Jadi kalau tidak ada ihsan, bermaknanya sia-sia Islam dan iman. Tak sempurna juga agama, kerana agama perlu ada ketiga-tiga. Hari ini yang kedua daripada rukun agama 3: Islam, iman dan ihsan. Yang kedua daripada rukun agama iaitulah iman. Dan iman tu banyak, lebih daripada tu 70 cabangan iman. Tapi yang 6-nya menjadi teras dan asas. Kalau tidak ada salah satu daripada ke-6 ni, bermakna tidak sah iman seseorang. Tak cukup satu pun tidak sah iman. Kalau tak cukup 2, lebih-lebih lagi lah. Kalau cukup ke-6 tapi tidak cukup segala cabang-cabang ataupun cawangan-cawangan iman, bermakna iman tidak sempurna. Tidak sempurna iman. Tapi kadang setengah-setengah orang yang belum betul-betul lagi pasti, bertukar juga. Dia tak pasti sangat, tahu juga tapi tak pasti betul. Di antara rukun iman dan rukun Islam pun dia tukar lagi. Tukar lagi. Rukun iman ada berapa? 5. Rukun Islam 6. Pula dah. Ada pula dah. Itu tak pasti tu. Rukun macam budak-budak. Iaitulah pegangan bagi orang yang tidak jazam dia bagi. Tak kemas pegangan dia. Tukar lagi, tukar lagi. Maknanya kena terus belajar biar jadi pegangan dan ilmu yang kemas.
Jadi dia tukar lagi. Rukun Islam tu ada 6, rukun iman tu ada 5. Lepas tu orang tanya kali kedua, kali ketiga, kata dia, betul ke? Ada masalah lagi. Ada masalah. Jadi apa pun yang 6 ni, rukun iman ni hanyalah asas. Tapi asas yang paling utama. Kalau cabangan-cabangan iman yang lebih 70 lagi, kurang. Ataupun tak ada langsung, cukup ada padanya 6 ni je. 6 rukun iman. Bermakna dia beriman, tapi iman dia belum sempurna. Bermakna kalau pokok tu dia hanya ada akar tunjang dan batangnya. Dahan-dahan tak ada, ranting-ranting tak ada, mana ada. Ibarat macam pokok kena cantas lah. Kalau pokok, pokok tu naik straight je macam tu kan. Apa pokok ni tak bercabang kan. Pokok ni apa, tanam tak bercabang ni, straight dia naik. Jadi kita nakkan cabang, kita cantas. Tak, cantas macam. Ibarat cantas tu lah. Dia ada akar, tak kira jenis akar serabut ke akar tunjang kan. Kemudian dia ada batang je. Batang kita cantas. Ibarat dia macam tu je lah. Kalau ada 6 rukun iman ni, dia ada tunjang, serta batang utama dia, itu je. Yang lain tak ada. Dah kena cantas lah. Cabangan-cabangan iman lagi lain pun tak ada. Dia tak ada dahan, tak ada ranting, tak ada daun, tak ada bunga. Tahu ke tak ada bunga, dah tentu tak ada buah. Dah tentu tak ada buah. Baik, tengok 6 rukun iman itu 6, yakni 6 perkara. Ada 6. Tapi ke-6 ni ada pada seseorang bukan secara boleh disusun dibilang. Tak ada susun bilang ni. Sebab benda yang tak nampak, benda yang tidak nampak. Boleh nampak iman? Tak boleh nampak iman. Kalau benda boleh nampak, boleh susun. Boleh susun, boleh kira satu persatu. Letak dulu kemudian. Benda yang tak boleh nampak, benda yang tak boleh nak disusun, walaupun dia ada 6. Pertama, percayakan dengan ada wujud Allah Ta'ala. Dia nak mentahkikkan lagi, ada wujud Allah Ta'ala. Ada wujud lah. Kalau kata percayakan dengan ada Allah Ta'ala, boleh dah. Percayakan wujud Allah Ta'ala pun cukup dah. Tapi dia nak mentakkidkan lagi, nak kuatkan lagi, percaya dengan ada wujud Allah Ta'ala. Ada, sungguh-sungguh ada. Tak boleh ragu-ragu. Yang ni kena masuk dalam bab tauhid lah. Bab tauhid. Itu kita dah lepas sikit sebanyak. Sebab kitab ni bukan kitab tauhid, jadi kita dah lepas sikit sebanyak. Percayakan, kena percaya sungguh-sungguh dengan dalil akli, dalil akal, dan juga dalil nakli daripada Al-Quran. Kalau ragu-ragu, tak sah iman. Tidak sah iman tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diragu-ragukan, datang waswas syaitan datang. Hendaklah cepat-cepat beristighfar, beristighfar dan tolak. Kena tolak segera. Tak boleh mengikut waswas syaitan, waswas syaitan tak boleh. Memang kerja syaitan, benda tu datang, nampak tak? Tapi bukan makna percaya. Dia datang meragu-ragukan. Itu memang kerja syaitan. Yang tu kadang-kadang tak boleh lari, dia datang juga. Walah, tapi segera kita tolak dan bertaubat. Percaya dengan ada wujud Allah SWT. Yang tu yang menjadi keutamaan, susunan yang pertama. Dari segi susunan yang pertama, mengikut bilangan rukun iman. Sebab kerana tidak ada Allah,
Jika tidak ada Allah SWT, jikalau tidak wujud Allah SWT, nescaya tidak akan wujud suatu pun. Tidak akan wujud suatu pun daripada sekalian yang baru ni ataupun makhluk, tak akan. Sebab dia letak yang pertama. Jadi bahasan dan huraian dia yang inilah yang menjadi panjang lebar dalam kitab-kitab tauhid. Tapi sini dia hanya nak nyatakan dia, ya, bilangan rukun iman. Kedua, percayakan dengan segala malaikat. Ini berdasarkan, susunan ni berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susunan ni pun kena mengikut sabdaan Rasulullah. Rasulullah sebut macam tu. Di dalam hadis Jibril kita panggil hadis Jibril. Iaitulah Rasulullah jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Bahawa engkau beriman, percaya sungguh-sungguh, mengaku hati kecil mengaku sungguh-sungguh wujud Allah SWT. Kedua, wa malaikatihi, bahawa engkau beriman, percaya, mengaku hati sungguh-sungguh, walaupun tak wujud pada panca indera kita, walaupun kita tak boleh dah dapati kesan dengan panca indera kita, wajib kena beriman, kena percaya, kena mengaku hati. Beriman ni bukan mengaku dengan mulut, kena mengaku dengan hati. Tasdik kena benarkan dengan hati, kena benarkan dengan hati. Macam kita percaya seseorang tu seorang yang jujur, contohnya tak, kita tengok orang ni, kalau orang buat tuhmah, orang fitnah, datang waswasah syaitan, nampak tak? Gangguan syaitan bagi meragu-ragukan kita, datang dalam hati kita keraguan, tapi kita tetap percaya. Contoh macam kita percaya seseorang, tak? Kita percaya seseorang tu seseorang yang jujur, yang amanah, tidak khianat pada seseorang yang lain. Walaupun ada orang kata beritahu dia ni sekian, nampak tak? Oh, duit aku dia kebas apa ni, kita tak percaya sebab kita kenal dia amanah. Sebagaimana kita percaya sifat Nabi SAW, Al-Amin. Rasulullah digelar sebagai Al-Amin. Macam tu. Maknanya kalau orang kafir tuhmah, fitnah, buruk-burukkan Rasulullah SAW, kita percaya tak? Tak percaya. Nampak tak? Kita tak percaya. Bermakna kepercayaan kita terhadap sifat Rasulullah, itu dipanggil kepercayaan. Percaya mengaku hati, membenarkan oleh hati, hati benarkan sifat dia tu. Jadi macam tu juga kita kena benarkan malaikat tu, walaupun tak pernah tengok, tak pernah nampak, tak pernah kedengaran, tak pernah dengar suara dan sebagainya, tak dapat dikesan oleh hawasul khamsah, panca indera yang 5. Tapi kena yakin sungguh-sungguh ada malaikat tu dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah dalam Quran dan hadis, ciri-ciri sifat-sifat malaikat ada sungguh. Sebagaimana kita boleh yakin tengok benda yang wujud dengan mata kepala ni, ni ada sungguh. Macam tu hati kena benarkan. Sejadah ni ada sungguh, warna hijau ada sungguh, ada sungguh. Macam mana kita boleh membenarkan, percaya sungguh, ada sungguh, ia sungguh? Sebab kita boleh dapat dengan panca indera kita, boleh tengok, boleh tahu, kenal. Jadi kita percaya. Kalau orang kata ini bukan sejadah, ini warna merah, mana tak percaya. Maknanya kepercayaan tu, tasdik, kena benar dengan hati tu, mengaku hati sungguh-sungguh beriman tu, seolah-olah macam kita tengok benda yang zahir. Kalau diragu-ragukan pun kita boleh tolak dan kita tidak mempercayai, tak percaya. Seolah-olahnya macam tu. Dan lagi kekuatan hati kadang lebih daripada kepercayaan hati, lebih daripada
Nampak tak? Percaya kepada benda yang zahir. Itu sampai pada peringkat-peringkat lah, peringkat ke keimanan, tahap-tahap martabat keimanan. Jadi sebagaimana benda zahir kita boleh mengiyakan, membenarkan dengan hati, begitu jugalah perkara yang wujud tapi di luar daripada panca indera kita, luar daripada alam kita. Macam itulah juga kita kena benarkan sebagaimana yang boleh kita iyakan benda yang zahir pada panca indera kita. Itu maksud dia. Dengan segala malaikat, sebenar-benarnya ada sungguh malaikat, ada sungguh. Dengan sifat-sifat ciri-ciri yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis dia. Tak sama malaikat tu. Tak sama kedudukan, darjat, pangkat dia, tak sama. Ada yang sayap 2, ada sayap 3, sayap 4, ada yang ratus, ada yang ribu. Malaikat tak sama, tugas tak sama. Nampak? Jibril ada berapa? Jibril ada sayap 600 sayap. Ya Rasulullah sebut dia dalam hadis, aku melihat Jibril buat lahu 600 janahin. Jibril mempunyai 600 sayap. Dia 600 sayap. Beriman 600 sayap. Tapi benda kita tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Kalau makhluk-makhluk di dalam laut, spesies-spesies baru, penemuan terbaru, nampak? Ditemui dengan alat-alat, jentera-jentera, robot-robot baru dah masuk di laut. Laut yang dalam, yang gelap sana. Kita boleh terima? Walhal tak pernah jumpa dah. Tak pernah jumpa, tak pernah dengar, tak pernah orang cerita. Tapi kita boleh percaya. Bermakna sesuatu yang di luar daripada panca indera kita wujud. Ada, wujud. Tapi pengetahuan kita terbatas. Panca indera kita terbatas. Jadi masalah kewujudan dipanggil alam ghaib. Benda-benda yang berada pada alam ghaib, luar daripada kemampuan, kekuatan penglihatan, kekuatan kuah pendengaran, luar pada tu, jangan kita nafikan. Sebab kita yang tak mampu. Kuah basariyah kita, keupayaan penglihatan kita terbatas, terhad. Jadi kita tak boleh nafikan sesuatu di luar keupayaan penglihatan kita, luar daripada batasan penglihatan kita, kita nak kata tak ada. Tak boleh. Kita yang tak sampai. Kita yang tak sampai. Itu kan sesuatu yang di luar daripada kuwah sam'iyah, keupayaan, kebolehan untuk mendengar. Kita boleh dengar jauh mana je. Kalau orang melaung kat depan tu, seberang jalan tu boleh dengar lagi. Kalau kat Sungai Pelung tu melaung sampai sini boleh dengar? Tak boleh dengar. Mana kuwah sam'iyah, makna kekuatan keupayaan, yang Allah Ta'ala beri pada pendengaran terhad. Boleh sampai, boleh dengar, boleh tangkap. Nampak tak? Bunyi suara dalam jarak-jarak tertentu je. Jarak yang tertentu. Itu makna dia. Jadi jangan kita nafikan sesuatu perkara yang wujud. Nampak tak? Tapi luar, jauh ataupun luar daripada alam kita. Sebab alam kita ni hanya manusia ni, dia kekuatan dia, kebanyakan manusia semua Allah Ta'ala anugerahkan panca indera 5 tu je lah. Melainkan orang yang Allah Ta'ala buka bagi dia. Itu lain. Macam Rasulullah, Allah Ta'ala buka bagi dia. Golongan wali-wali Allah, Allah Ta'ala buka. Muka syafah, Allah Ta'ala buka. Kita boleh dengar suara orang. Di mana kita boleh dengar suara orang? Di Melaka, di Mekah, di Amerika, boleh dengar tak? Dengan hanya teknologi manusia kita boleh dengar. Manusia buat kita boleh percaya, Allah Ta'ala buat kita tak percaya. Kalau zaman dulu orang cerita, mana kau boleh dengar suara orang kat Amerika, dekat Mekah, mengarut tengok. Karut tengok. Sekarang kalau orang tak percaya kata, apa bebal kau ni, pada hujung mana kau datang? Pelik tu.
Iya, aku dengar tadi bapak aku cakap dengan bapak aku di Mekah. Kau duduk zaman mana kau ni? Membantu. Cakap dalam telefon lah. Telefon. Buat. Macam itulah. Maknanya seolah-olahnya beriman macam tu. Kena percaya sungguh. Apa? Percaya sungguh. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan macam tu. Dia panggil mukasyafah. Buka. Tapi orang-orang yang Allah Ta'ala buka, itulah golongan kekasih-kekasih dia. Nampak? Itu pun golongan ni naik menjadi kekasih Allah setelah melalui melalui ujian-ujian. Nampak? Melalui tahap-tahap dia, mujahadah dia. Bukan mudah sampai peringkat tu, tak mudah. Tapi apa pun semua tu kerana Allah, kerana Allah. Bukan kerana kelebihan-kelebihan. Kalau kerana kelebihan nak karamah, nak itu, nak ni, itu semua dinamakan syirik juga. Syirik yang tersembunyi, syirik halus. Jadi macam itulah, maknanya kena percaya benda yang wujud. Nampak? Tapi kita tak boleh nak lihat, tak boleh nak dengar. Begitulah malaikat. Besar malaikat ni. Tiap-tiap alam dia ada. Allah Ta'ala tugaskan. Allah Ta'ala tugaskan. Ada alam tu, ada alam ni. Malaikat dengan tu tugas-tugas dia. Berbagai-bagai alam. Sebab Allah Ta'ala ciptakan dia daripada nur. Nur. Jadi nur ni kalau satu tempat dia boleh masuk, banyak mana pun boleh masuk. Nur. Itu sebab malaikat terlalu banyak. Ibarat nur. Nur. Kalau kita masukkan, kalau kita terjemah bahasa Melayu, cahaya dah. Cahaya ni masuklah. Berapa banyak cahaya pun boleh masuklah. Ruang ni kita ada. Pasang 1,000, sejuta lampu pun dia boleh masuk ruang. Dia masuk lah. Nampak tak? Masuk cahaya, masuk lagi cahaya, masuk cahaya, masuk cahaya, masuk cahaya. Cuma jangan panas je lah tu kan. Panas dia akan timbulkan sesuatu yang lain pula, letupan dan sebagainya. Tapi nur dia tak bersifat panas. Nampak tak? Masukkan cahaya. Ini berapa lampu ada ni? Cuba masukkan 1,000 lampu lagi pun cahaya dia, bukan kepanasan dia, dari segi cahaya saja. Tak apa, boleh masuk. Sejuta lampu, cahaya sejuta lampu masuk, tak apa, masuk lah. Jadi malaikat ada dengan tugas-tugas masing-masing, kejadian-kejadian masing-masing. Malaikat semua ada sayap ni yang berbagai-bagai tugas. Semuanya, dan malaikat itu bukan lelaki, bukan perempuan. Bukan perempuan. Sebagaimana i'tiqad orang Nasrani. Orang Nasrani bukan. Orang Nasrani dah anggap dia anak, anak perempuan Allah. Jadi bukan. Malaikat tidak lelaki, tidak perempuan. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran tentang malaikat. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Ketiga, percaya, mengaku hati membenarkan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu, tidak syak, tidak waham, tidak zan dalam masalah i'tiqad, dalam masalah iman tak boleh. Melainkan kena yakin, kena percaya sungguh. Hati kena benarkan sungguh-sungguh, iakan sungguh-sungguh. Dalam masalah i'tiqadnya tu, zan pun tak boleh, waham pun tak boleh, syak pun tak boleh, semua tak boleh. Dalam bentuk yang tidak 100% kepercayaan, tak dibenarkan dalam masalah keimanan, dalam masalah i'tiqad tak boleh, tak dibenarkan. Kena percaya sungguh-sungguh. Ketiga, percayakan antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Percayakan dengan segala kitab Allah Subhanahu Wa Taala, percaya. Yakni bagi nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala, rasul-rasul tu ada kitab-kitab yang diturunkan. Ada kitab yang diturunkan. Ada yang diturunkan suhuf. Suhuf. Dia tak sesempurna kitab. Suhuf Allah Ta'ala turunkan peringkat-peringkat. Nabi Musa alaihissalam ada juga menerima suhuf dan juga ada kitab. Kitab. Nabi Musa kitabnya Taurat, tapi
sebelum tu tidak turunkan dahulu suhuf-suhuf kepada Nabi Musa. Nabi Ibrahim sama juga menerima suhuf. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Allah Ta'ala tu turunkan. Jadi semua tu kita wajib percaya datangnya daripada Allah, diturunkan. Dan juga disebut sebagai kitab samawi, kitab yang diturunkan daripada langit, dari langit, daripada Allah. Kitab yang membawa agama Islam, bukan agama lain. Semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul beragama Islam, tapi dengan syariat yang berbeza-beza. Syariat yang berbeza-beza. Ada sebahagiannya sama, sebahagiannya sama, tapi kebanyakannya berbeza-beza syariat. Perempuan syariat Nabi Musa tidak wajib menutup aurat. Tak apalah, dah disyariatkan macam tu. Tapi syariat kita Nabi Muhammad SAW, perempuan wajib menutup aurat. Tak sama. Banyak. Jadi dari segi cerita mengenai syariat-syariat Nabi yang dulu, banyak cerita. Jadi kitab tu kita kena percaya datang daripada Allah. Banyak hikmah-hikmah dia. Kenapa diturunkan kitab pada seorang Nabi, seorang Rasul, lepas seorang Rasul, kemudian dimansuhkan, dimansuhkan, dibatalkan. Kemudian kita kena guna dan pakai, kena terima dan mengakui, membenarkan syariat yang terakhir. Syariat terakhir. Tak boleh beramal lagi yang syariat-syariat yang terdahulu, Nabi-Nabi yang terdahulu. Tak boleh beramal dengan syariat, tapi kena membenarkan, kena beriman. Kitab itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kitab yang asal lah. Kalau yang sekarang itu ngaut sekarang tu. Muat. Fa wailul lil ladzina yaktubuna bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah. Celakalah bagi orang-orang yang menulis, tak mengikut umat Nabi lah zaman dahulu. Nabi Musa, Nabi Isa, tulis dengan tangan sendiri, tulis dengan tangan mereka. Kemudian kata, inilah kitab daripada Allah. Macam Bible sekarang, macam-macam jenis semua lah. Dia kata konon-kononnya itulah kitab Injil. Bukan, itu bukan kitab Injil. Allah Ta'ala dah celaka lah, binasa lah. Fawailul ladzina yaktubuna bi aydihim. Allah Ta'ala dah beritahu. Quran tak boleh. Quran tak boleh. Ijma' muslimin. Sebab Quran itu telah sempurna, sempurna. Ada juga buat kacau. Ada juga buat kacau. Daripada golongan Syiah buat kacau. Ada pula tu tambah pula Quran lagi. Itu golongan sesat. Nampak sesat. Sebahagiannya terkeluar daripada Islam. Sebahagiannya bukan Islam. Ada sebahagian Islam tetapi sesat. Tak. Selama mana masih lagi di dalam garisan lingkungan Islam lagi, tapi ada kesesatan-kesesatan. Sebahagiannya bukan Islam, setelah terkeluar daripada Islam. Kerana telah menyanggahi dengan nas, dalil Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu bahaya kan. Jadi kitab-kitab, jadi antara kitab yang utama iaitulah 4 lah. Kitab yang utama biasa disebutkan 4. Zabur bagi Nabi Daud alaihi salam, iaitulah Allah Ta'ala tu turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Taurat kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa. Tapi kalau mengikut susunan, maknanya Nabi Musa dululah. Taurat bagi Nabi Musa, kemudian Zabur bagi Nabi Daud alaihi salam. Taurat dalam bahasa Hebrew lah. Taurat dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Yahudi lah, bahasa orang-orang Bani Israel. Zabur dalam bahasa Qibti. Zabur dalam bahasa Qibti. Kemudian Injil Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tak mati. Tak mati. Diselewengkan oleh yang sesat daripada kalangan umat dia. Sesat, selewengkan. Tak mati. Allah Ta'ala angkat dia dan selewengkan.
Tapi akhirnya Tuhan Nabi Isa bersyariatkan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Injil dalam bahasa Syriani, dalam bahasa Syriani, Syriani. Jadi itu semua bahasa-bahasa utama, bahasa-bahasa utama. Ada setengah pendapat, ada setengah pendapat ulama di antara bahasa soal jawab dalam kubur tu iaitulah di dalam bahasa Syriani. Ada khilaf ulama, ada perselisihan pendapat ulama. Kerana ada riwayat. Setengah mengatakan soal jawab kubur itu dalam bahasa Syriani. Jadi bahasa utama lah, selain pada bahasa Arab. Sebab tu bahasa kitab, bahasa kitab Allah, bahasa kitab Injil. Kemudian daripada yang empat yang terakhir dan terakhir bagi keseluruhan kitab serta suruh-suruh itu iaitulah Al-Quran. Al-Quran yang telah disepakati, sepakat lengkap dan sempurna, iaitulah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab secara keseluruhan, bahasa Arab. Walaupun ada kalimah-kalimah lafaz perkataan yang datang daripada bahasa yang asing, nampak? Tapi bila telah diletakkan dalam Quran jadi bahasa Arab, jadi bahasa Arab. Ada beberapa perkataan kalimah dalam Quran asal dia asal daripada bahasa asing, bahasa Rom ada, di antaranya qisti, nampak? Bil qisti, itu asal bukan bahasa Arab tapi dia jadi bahasa Arab lah. Dia ada kaedah-kaedah dalam ilmu Arab. Dalam satu kalimah tidak boleh berhimpun, tidak boleh berhimpun huruf sekian dengan huruf sekian dalam satu perkataan. Kalau ada dalam satu perkataan huruf sekian bertemu dengan huruf sekian sekali dalam satu kalimah, maka itu bukan daripada perkataan ataupun kalimah Arab. Dari kaedah-kaedah.